Okey. Tak premium Start. ni Ustaz. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar saya iaitu tingkatan 4 Cemerlang. Okey, saya nak tanya semua sihat ke untuk hari ini? Hai cikgu. Hai cikgu. Sihat. Semua dah Alhamdulillah. sarapan pagi Semua dah sarapan Belum. Tak sempat. Tak sempat Baru Okey, tak apa. Awal Lepas sangat ni, kelas cikgu. alamak, saya ikut jadual je. Saya terpaksa buat kelas. Jadi sebab saya pun ada hal lepas ni, so kita teruskan je lah. Okay. Saya tahu awak semua tak sabar nak nak cuti akhir tahun, cuti pertengahan tahun. So hari ni adalah last class untuk kita. Kita akan habiskan silibus untuk untuk sebelum cuti pertengahan tahun ni lah. So kita akan masuk dalam chapter 6 ataupun bab 6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. So harap kamu semua dah bersedia untuk kelas pada hari ini. Okey. Ada 3 perkara yang kita akan belajar pada kelas hari ini. Okey, kita lihat yang pertama sekali iaitu objektif pembelajaran. Yang pertama, mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Kedua, membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey. Yang ketiga, menentukan dan melorik rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. So, hari ini kita akan belajar 3 item ni. So, untuk next, kita akan pergi kepada topik yang pertama iaitu 6.11 iaitu mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey. Sebelum kita masuk dengan lebih detail lagi, kita akan imbas kembali benda yang kita dah belajar. Saya yakin kamu semua dah belajar masa menengah rendah lagi. Kamu dah jumpa dah simbol-simbol ni, jadi kita nak recap balik ataupun kita nak imbas balik. Okey, jom kita tengok. Yang pertama ialah untuk simbol yang pertama ni, iaitu maksud dia ialah lebih besar daripada. Okey, apabila simbol tu dia ke arah kanan, dia lebih besar daripada. Okey. So untuk simbol yang kedua ialah lebih kecil daripada. Okey. Okey, so untuk simbol yang seterusnya ialah lebih besar daripada atau sama dengan. Beza dia, yang ni dia ada satu garis dekat bawah V terbalik tu. Okey, kita akan nampak so kat ini lebih besar daripada atau sama dengan. Okay. So untuk simbol yang keempat adalah lebih kecil daripada atau sama dengan. Okay. Seterusnya, okey. Ini awak boleh lihat sebenarnya contoh ni dalam buku teks, kalau tak silap saya dalam muka surat 156. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Okay, kita nampak, ini biasa kita nampak kan dekat kalau kita dekat jalan raya, kita akan nampak, ataupun dekat highway, kita akan nampak had laju kenderaan. Iaitu kat sini 80. So macam mana kita nak nak tulis dalam bentuk ketaksamaan linear? Okay, so caranya ialah kita letak apa-apa pemboleh ubah. Contoh kat sini saya gunakan X. Okay, seperti yang kita tahu had laju kenderaan, kalau 80 ni maksudnya tidak boleh lebih daripada 80. Atau maksudnya kena 80 paling maksimum lah. So kita akan tulis X lebih kecil daripada 80 atau sama dengan lebih kecil atau daripada sama dengan 80. Sebab apa? Sebab kita tak boleh lebih daripada 80. So maksudnya nilai maksimum dia ialah 80. Maksudnya kalau 81 dah tak boleh lah. So kita buat tanda lebih kecil daripada atau sama dengan. Okay, sama juga dengan had ketinggian. Kita tengok kat sini ialah had ketinggian dia ialah 3.5 meter. So kita gunakan H kat sini untuk bentukkan satu ketaksamaan linear. Simbolnya sama juga, lebih kecil daripada atau sama dengan. So H lebih kecil daripada atau sama dengan 3.5. Okey. Kita akan tengok kepada contoh soalan. Okey, kita dapat lihat kat sini, Nam Onjo mempunyai RM50. Dia bercadang membeli buah mangga dan buah rambutan masing-masing dengan harga RM3.30 dan RM4 1 kilogram.
wakilkan ketaksamaan bilangan kilogram buah mangga dan rambutan yang dapat dibeli oleh 6 onjo. Okey. So kita tahu yang RM RM3.30 ni adalah untuk mangga, and then untuk rambutan ialah RM RM4. Jadi kita letak pemboleh ubah kat sini senang, kita ikut je. Kalau mangga M, rambutan R. Jadi kat sini soalan dia, wakilkan ketaksamaan bilangan kilogram buah mangga dan rambutan yang dapat dibeli oleh 6 onjo. Okey. So untuk mangga kita buat macam ni. Kita tak perlu letak dia punya RM tu untuk dalam ayat matematik. Jadi kita letak saja 3.3 M tambah, sebab apa? Dia beli sekali. Jadi tambah 4R lebih kecil daripada atau sama dengan 50. Sekejap. Hello, cikgu hilang. Cikgu ada hajab. Sorry dok. Mak aku panggil lah. Aduh. Tak apa. Dengar tadi? Okay, tak apa. Sorry. Okay, kita akan teruskan. Okay. 3.3 M tambah 4R lebih kecil atau sama dengan 50. Okay. Kenapa dia bukan simbol lebih besar daripada atau sama dengan 50? Sebab kat sini, kita tengok kat soalan, 6 unjuk hanya mempunyai RM50. Jadi, itu adalah nilai maksimum yang dia ada. Okay, kalau kita letak nilai dia lebih besar daripada atau sama dengan, jadi maksudnya, dia equal to 50 dan boleh jadi lebih besar daripada 50. Jadi maksudnya duit dia bukan 50 lah, maksudnya dia boleh jadi 50, 51, macam tu. Jadi sebab tu kat dalam ketaksamaan ni kita letak lebih kurang atau sama dengan. Okay. Kita pergi ke next slide. Okay. Kita akan pergi pada subtopik yang kedua iaitu 6.1.2, membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey. Mesti awak semua tertanya-tanya kan apa itu konjektor? Okey. Konjektor ni ialah pandangan atau pendapat yang tidak dibuktikan tetapi dipercayai ianya adalah benar. Okey. Mungkin awak still tak faham lagi, tak apa, kita akan teruskan lagi. Okey. Saya tak tahu kenapa slide ni dia tak nampak. Okey, tak apa, saya buat macam ni. Okay. So, alamak. Okey. Okey, ini adalah contoh yang sama macam tadi. Kita gunakan had laju kenderaan yang kita tahu iaitu X lebih kecil daripada atau sama dengan 80. Jadi kita nak buat dia dalam bentuk line lah. Garisan bernombor, iaitu kita buat macam ni. Jadinya daripada 0 sampai 80, jadi kita lodikkan kawasan ni dekat nombor bergaris lah. Ini adalah untuk untuk kita tahu nilai tu sampai mana. Ini sangat-sangat simple lah sebenarnya. Okay, so kita akan pergi ke next slide. Okay, so kat sini, okay, kita akan tengok macam mana kita nak tahu kawasan satu ketaksamaan linear tu dekat mana. Okay, ataupun kita nak tahu macam simbol-simbol tadi tu, kita nak buat garis tu macam mana, nak garis putus-putus ke, garis padu ke. Okay, kat sini kita tengok yang pertama sekali, garis padu digunakan bagi ketaksamaan jika simbol dia lebih besar daripada atau sama dengan atau lebih kecil daripada atau sama dengan. Maksudnya senang kata yang ada garis kat bawah tu, kita akan buat garisan padu lah bila dekat graf. Okay, kita boleh tengok contoh dia dekat belah kiri yang rajah atas tu, X lebih kecil daripada atau sama dengan 80. Jadi garis padu, kita gunakan garis padu tu maksudnya garis yang line yang solid lah. And then kita kalau nak lorikkan tu dekat belah kiri sebab dia kurang daripada. Okay. So kita tengok untuk garis putus-putus digunakan bagi ketaksamaan yang mewakili simbol lebih atau kurang. So simple, kalau ada garis kat bawah simbol tu dia garis solid, garis padu. Kalau tak ada, kita gunakan garis putus-putus. Okay, kita boleh tengok itu simbol garis padu, kalau putus-putus simbolnya lebih atau kurang. Okey. Okey. Ini untuk awak lebih fahamlah. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Okey, contoh kita dah ada satu persamaan linear, garis lurus. Betul lah, persamaan linear lah, iaitu y equal to mx plus c. Okey, kita tahu y equal to mx plus c tu M dia kalau kita tengok
kecerunan dia kan positif. Jadi dia akan dia akan condong ke kanan lah. Maksudnya garis ni kita tahu dia akan ke kanan. Jadi kat sini kita tunjuk ini adalah rantau atas dan ini adalah rantau bawah. Okey. So untuk rajah yang kedua iaitu atas sebelah kanan, kita tengok dia punya equation dia y equal to negative mx plus c, iaitu m tu negatif. Jadi dia punya garis lurus pun condong ke kiri. Jadi yang warna biru tu adalah rantau bawah dan warna pink tu adalah rantau atas. Okey. Kita tengok pula untuk contoh yang bawah belah kiri, iaitu persamaan y equal to h. Okey. So kita tahu kalau y equal to h ni dia punya persamaan dia mesti garis tu dekat garis macam garis kecerunan tu dia dekat dekat y punya axis. Jadi kita lukis ke kanan melintang macam tu. Melintang. Jadi yang ni adalah rantau atas dan itu adalah rantau bawah. Sama juga dengan untuk paksi x, iaitu x equal to k. Okay. So kita dah sampai ke subtopik yang ketiga, iaitu menentukan dan melorik rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Okey, sebelum saya teruskan ni, awak semua faham ke? Faham cikgu? Okey, Faham. faham. Okey, baik. Saya nampak muka awak semua memang nampak macam faham. Okey, so tak apa. Saya tak tanya apa-apa lagi soalan, jadi korang relax dulu. Okey, untuk subtopik yang ketiga ni, kita akan tengok contoh dia yang pertama. Okey, kita tengok kat sini. Contoh, lorikkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, kat sini dah tunjuk iaitu ada juga dalam contoh ni ada dalam buku teks muka surat 162. So kita akan tengok untuk A, y lebih besar daripada 1/3x tambah 2. Okey, jadi dia dah siap-siap bagi satu garis lurus kat situ. And then kita tengok kenapa garis tu putus-putus, sebab kita tengok simbol dekat situ dia adalah simbol lebih besar daripada. Jadi kita gunakan garis putus-putus. Tapi soalan dia nak lorikkan. Okey, tak apa, kita akan tengok jawapan dia untuk dekat slide sebelah nanti. Kita akan tengok dulu untuk B. Untuk B, y lebih kecil daripada atau sama dengan x tolak 2. Jadi dia dah siap-siap bagi equation kat situ, dia dah bagi line kat situ. Tapi dia punya line berbeza daripada soalan A. Dia menggunakan garis padu sebab dia punya simbol kat situ lebih kecil daripada atau sama dengan. Okay. Kita akan tengok jawapan dia kat mana kawasan yang dilorikkan. Okey, kat sini sebab dia besar, sebab dia lebih besar, jadi kalau lebih besar kita akan lorikkan dekat bahagian atas garisan. Okey, macam A ni kita dah nampak. Okey, untuk B sebab dia kurang daripada atau sama dengan, kita akan kena lorikkan di bawah garisan. Senang kata macam kalau benda tu lebih besar, lah dekat atas. Kalau lebih kecil mestilah dekat bawah. Macam tu. Okey. Kita akan pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, kat sini soalan dia ialah lukis graf dan lorikkan rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Okey, kita boleh nampak kat sini persamaan yang diberi ialah y lebih kecil daripada atau sama dengan 2x tambah 1. Jadi kita akan tengok cara penyelesaian dia. Okey. Untuk langkah yang pertama, kita kena jadikan ketaksamaan ni, jadikan dia persamaan. Jadi kita tukar y equal to 2x plus 1. Okey, itu dah siaplah langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, membuat jadual nilai. Yang ni simple je. Okey, kita buat kotak x dengan y. Awak boleh masukkan apa-apa saja nilai sebenarnya, tapi kat sini paling mudah kosong dengan 1 lah. So bila x kosong, kita buat y equal to 2 dalam in bracket 0 plus 1, kita akan dapat 1. And then kita akan buat pula apabila x equal to 1, kita akan dapat y ialah 3. So kita akan itu adalah langkah yang kedua lah. Okay, kita akan tengok langkah yang ketiga. So, mana langkah yang ketiga? Ya, rasanya saya termiss satu
Termin satu slide. Sekejap Sekejap, saya stop sharing sekejap. Kat mana? Sekejap. Okey. Okey, dah jom. Okey, semua nampak Sorry, saya rasanya saya terlupa untuk masukkan dalam slide tapi tak apa. Sebab saya ada letak dekat saya ada wake up. Okey, so lepas langkah yang kedua kita akan teruskan langkah yang ketiga. Lepas kita dah dapat nilai X dengan Y, kita kena plot dekat graf. Jadinya, okey, macam kita tahu X kosong, Y satu dekat mana? Bila X kosong, Y satu. Jadi titik yang pertamanya adalah dekat sini. Dekat titik yang bawah ni adalah titik yang pertama kita plot. Okay, so kita tengok next, bila X1, Y3. So X, paksi X, 1 dekat mana? Kat sini. And then Y3 dekat sini. So kita dah buat 2 plot dekat situ. And then kita akan teruskan dengan langkah yang keempat. Okay, langkah yang keempat adalah tentukan jenis garis. So kita tahu yang equation asal, kita tengok lebih kecil daripada atau sama dengan. So kita tahu garis tu ialah garis padu, maksudnya solid line. Jadi kita lukis satu garis lurus bersentuhan dengan plot yang kita dah buat. Jadi kita buat satu garis lurus macam tu. And then untuk langkah kelima iaitu garis dan lorikkan. Jadi kita tahu dia punya simbol ialah lebih kecil daripada atau sama dengan. Jadi kita lorikkan dekat bahagian bawah belah kanan ni. So kita akan dapatlah, itu je lah caranya. Okey. Okay. So, lepas kita dah belajar ketiga-tiga subtopik tadi, saya nak awak semua jawab soalan yang saya berikan dekat Jamboard. Okay, link dia saya akan bagi dekat ruangan chat. Sekejap Okay, saya dah bagi link dekat ruangan chat. So, awak semua boleh tengok. Saya akan buka juga dekat skrin. Okay, so awak semua ada, setiap orang, awak dalam kelas saya tahu ada, saya dah pilih 3 orang yang paling aktif untuk jawab soalan. Nak saya pilih Nafis, Khairina dengan Abdullah lah. Sebab saya tahu awak semua, awak tiga ni semua pelajar yang selalu aktif dalam kelas saya. Dan lagipun awak 3 orang je yang buka kamera dalam kelas ni. Jadi saya nak awak semua jawab soalan. So, untuk page yang pertama kat Google Jamboard tu adalah soalan untuk Nafis. Untuk soalan untuk page yang kedua adalah soalan untuk Khairina. And then soalan yang ketiga adalah untuk Abdullah. So, saya bagi dalam 2 hingga 3 minit untuk awak semua cuba jawab. Soalan dia sangat mudah sebenarnya. Nampak je soalan dia panjang, tapi mudah je. Sama Nafis.
Nampaknya Nafis belum ada idea lagi nak jawab apa. Tak apa, ada masa lagi Nafis. Okay, nampaknya Abdullah telah memberikan jawapan, bagus. Ailina juga. Kita menantikan ketua kelas kita untuk jawab. Alright. Okay. Okay, jadi nampaknya saya tengok Nafis dah jawab. Karina pun dah jawab. Okay, Abdullah pun dah jawab. So, Nafis masih buat lagi, tak apa. Okay, tak apa, sambil-sambil tu kita akan go through secara pantas untuk setiap soalan. Okay, kita akan tengok dulu soalan Abdullah lah. Soalan dia pendek je. Okay. Soalan tu, kita baca soalan Syamil mempunyai wang saku berjumlah RM60 dan dia ingin membeli sebuah buku rujukan dan beberapa buku latihan. Harga sebuah buku rujukan dan sebuah buku latihan masing-masing berharga RM20 dan RM3. Tulis satu ketaksamaan bagi situasi tersebut. Okay, so kita lihat dalam kerja dia ialah, okay. So buku rujukan ialah X, buku latihan ialah Y. So persamaan ialah 20X tambah 3Y lebih kecil daripada atau sama dengan 60. Okay. Kenapa lebih, macam saya sudah cakap tadi, lebih kecil atau sama dengan 60 sebab itu adalah nilai maksimum. Sebab Syamil dia mempunyai wang saku berjumlah RM60 saja, jadi tidak akan lebih. Jadi kalau kita nak buat dalam bentuk ketaksamaan, kita mesti tulis lebih kurang atau lebih kurang daripada atau sama dengan. Okay, so jawapan Allah betul. Okay, bagus. Kita akan pergi pula untuk soalan Karina. Okay, kita akan baca. So, jumlah murid lelaki dan murid perempuan dalam kelas Cekatan 4 Yakin tidak melebihi 33 orang. Katakan bilangan murid lelaki dan murid perempuan dalam kelas itu masing-masing ialah X dan Y. Kita tak tahu berapa. Tulis satu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan situasi yang diberi. Okay, so soalan ini sangat mudah. Murid lelaki kita dah tahu X, murid perempuan ialah Y. So, kita nak buat satu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, kata kunci dekat sini ialah tidak melebihi 33. Jadi, maksimum dia adalah, nilai maksimum dia adalah 33. Jadi, X tambah Y equal to, X tambah Y lebih kecil daripada atau sama dengan 33. So, jawapan Karina juga betul. Okay, so kita tengok untuk soalan Nafis. Okay, soalan Nafis ni macam panjang. Okay, kita pergi secara pantas. Sebuah kedai gadget menjual kamera papan pemuka atau dashcam jenis P dan jenis Q. Keuntungan daripada jualan satu unit dashcam jenis P dan satu unit dashcam jenis Q masing-masing ialah RM15 dan RM20. Kedai itu menjual X unit dashcam jenis P dan Y unit dashcam jenis Q pada satu hari dan memperoleh keuntungan sekurang-kurangnya RM450. So, ada lagi kata kunci sekurang-kurangnya. Okey. Tulis satu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan situasi yang diberi. Okey. So, kita dapat kat sini, Nafis dah tulis kat situ, X adalah untuk dashcam P, RM15. Untuk Y, dashcam Q, RM20. Okey. So, ketaksamaan yang ialah 15X tambah 20Y lebih besar daripada atau sama dengan 450. Kenapa lebih besar daripada atau sama dengan? Kerana kita tengok kat situ kata kunci dia adalah keuntungan sekurang-kurangnya 450. Maksudnya itu adalah nilai minimum. Maksudnya dia boleh jadi lebih lagi daripada 450. Maksudnya 451, 452, 453 dan seterusnya. Okey. Kat situ Nafis dia mudah dia kecilkan nilai tu dengan bahagi 5 satu equation tu, kita akan dapat 3x tambah 4y lebih besar daripada atau sama dengan 90. So Nafis juga memberikan jawapan yang bagus. So tahniah semua. Okay, so boleh tak bagi reaction sikit, emoji ke, mana kau semua dah jawab dengan betul. Okay, so terima kasih. Maknanya
awak semua fahamlah untuk kelas kita pada hari ini. Okey, tapi sebelum tu, belum habis lagi sebenarnya. Saya ada buat latihan pengukuhan untuk awak semua. Okey, so dah ada 5 orang. Kenapa 5 orang Okay, tak apa. Kembar 2 orang. Okey, saya akan mulakan Jadi sekarang. termasuk. Okey, tapi sebelum tu saya nak beritahu siapa yang dapat tempat pertama untuk kuis kali ni saya akan berikan ganjaran Tapi ganjaran tu nanti saya akan beritahu apa. Okey, so kita akan mulakan. 1, 2, 3. Okay, tahniah kepada Abdullah sebab mendapat tempat pertama. Okay, so bagus. So kebanyakan soalan ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Nafis pun not bad. Tadi awal-awal dia banyak betul tapi dekat ujung-ujung tu terciduk sikit, tapi tak apa. Sama-sama masih belajar lagi tak apa. Tak dapat markah penuh sekarang tak apa, tapi nanti final exam nanti awak akan dapat itu yang paling penting lah. Awak dapat untuk skor, untuk dapat markah. Okey. Saya nak awak semua bagi feedback mengenai pengajaran saya ataupun apa yang awak telah belajar pada hari ini dekat Padlet. Saya akan bagi linknya sekejap. Link Padlet. Okay, copy link. Okay. Okay, so awak boleh bagi feedback dekat PLN yang saya dah bagi tu. Okay. Okay, baru seorang. Okay, Nafis. Saya akan bacakan. Feedback Nafis, kelas pada hari ini sangat baik dan berkualiti. Hal ini menjadikan pengajaran yang diajar sangat faham dan mudah untuk cara menyelesaikan masalah. Oleh itu jelaslah bahawa kelas pada hari ini membantu saya mencapai tahap yang baik dalam kelas. Okay. Bagus-bagus, macam ayat karangan awak buat. Okay, so untuk Kairina, tajuk diterangkan dengan mudah dan seronok oleh Cikgu Adam. Cikgu sebenarnya sangat detail dan simple je, senang faham. Okay, terima kasih.
Right, so Abdullah, cikgu kelakar menyebabkan kelas tak bosan. Saya dapat menjawab soalan yang agak mudah lepas dengar penjelasan daripada cikgu walaupun ada banyak yang perlu diperbaiki. Okey. Terima kasih untuk maklum balas dan refleksi yang awak semua dah bagi. So, sekian saja kelas kita pada hari ini and hopefully, saya tahu esok dah cuti, harap awak semua jaga diri, dah boleh enjoy dan lepas ni kita akan jumpa lagi sebulan. Tapi mungkin antara kita, antara kamu semualah, Abdullah belum boleh cuti lagi Abdullah sebab awak ada kerja lagi kena buat esok. Saya tahu Kak Rina, Nafis dah siap, so dah boleh dah enjoy. So kita akan jumpa lagi sebulan ya. So terima kasih. Terima kasih semua. Thank you cikgu. Cikgu. Thank you, sir. Hey. Welcome.